memilih kita dan mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam haflah, dalam majlis sambutan, meneruskan lagi sambutan meraihkan kegembiraan hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ahli baitnya sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan sekalian, alhamdulillah pada malam yang mulia yang berbahagia ini, di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bersama-sama dalam satu majlis yang mulia, yang mana majlis ini dinisbahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu perkara itu menjadi mulia dilihat kepada apa yang dinisbahkan. Majlis ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, "Allimu auladakum fit thalath." Ajarkan anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabi. Yang kedua, hubbu ali baitin nabi. Yang ketiga, qiraatul Quran. Hubbun nabi wa hubbu ali baitin nabi wa qiraatul Quran. Tuan-tuan sekalian, yang pertama ialah sabda Nabi SAW, ajarkan anak kamu 3 perkara. Yang pertama ialah cinta kepada Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, cinta kepada Nabi, bagaimana dinyatakan dalam hadis ini, memberi isyarat kepada kita bahawa untuk kita mencintai Nabi SAW tak ada jalan lain melainkan dengan kita kena belajar. Kita kena belajar, kita kena tahu, kita kena kenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, tidak cukup sekadar kita mengatakan di lidah, di lisan kita bahawa kita mengasihi mencintai Nabi tanpa kita mempelajari dan kita menterjemahkan rasa cinta tersebut. Tuan-tuan sekalian, cinta kepada Nabi ini adalah satu ibadat yang sungguh mulia. Cinta kepada Nabi adalah satu ibadat. Mengapa ibadat? Tuan-tuan sekalian, kerana semua perkara yang menambahkan, yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT itu adalah satu ibadat. Semua perkara. Bahkan Rasulullah SAW menghubungkan, menyatakan, mengaitkan cinta itu dengan iman kita kepada Allah SWT. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah Allah dan Rasul lebih dikasihi, lebih dicintai daripada selainnya, daripada keduanya. Tuan-tuan sekalian, cinta itu adalah satu anugerah daripada Allah SWT. Anugerah daripada Allah SWT. Memang nampak pelik orang yang sedang dilamun cinta ni, keadaan dia memang pelik. Bagaimana kita mengasihi, mencintai seseorang sehingga timbul istilah angau, kan? Bila kita mengasihi seseorang. Tuan-tuan sekalian, begitu juga orang yang mengasihi, mencintai Nabi ni, dia nampak pelik di mata orang biasa yang belum mendapat cinta Nabi tu. Pelik tuan-tuan. Yang datang malam ni bukan orang luar Gajah. Jauh-jauh orang datang. Sebab apa? Nak menzahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi ni, cinta. Bila kita bicara tentang cinta, kan? Seseorang akan sanggup melakukan apa juga perkara demi untuk memenuhi ataupun menunaikan rasa cinta dia kepada seseorang. Kita sanggup berkorban kepada isteri, kepada anak-anak, kepada mak ayah kita sebab apa? Sebab cinta kita kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, apakah cinta kepada Nabi tidak perlu pada pengorbanan? Bala. Bahkan lebih lagi pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, apa pengorbanan yang perlu kita buat bila kita mengatakan kita cinta kepada Nabi? Tuan-tuan sekalian, pengorbanan yang perlu kita buat tak banyak, tak berat pun. Yang pertama sekali, kita kena banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Banyak berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan sekalian,
berazamlah bermula pada malam ni. Bermula pada malam ni sehingga kita mati nanti, berazam bermula beramil sampai kita mati. Paling kurang sehari kita berselawat ke atas Nabi 1000 kali. Boleh tuan-tuan? 1000 kali. Banyak ke banyak tuan-tuan? Banyak ke sikit? 1000 kali? Sikit tuan-tuan. 5 waktu solat, 100 sebelum semayang, 100 selepas semayang. Cukup 5 waktu dapatlah 1000 kali. Kan? Tak masuk lagi kita terperangkap dalam jam. Beribu-ribu kali kita boleh berselawat kepada Nabi. Itu pengorbanan yang perlu kita buat. Berselawat ke atas Nabi satu. Apa dia pengorbanan yang kedua kita perlu buat bila kita mengatakan kita mendakwa kita cinta kepada Nabi SAW selepas berselawat ke atas Nabi? Yang kedua ialah kita mempelajari tentang sirahnya Rasulullah SAW. Belajar tentang sirah Nabi SAW. Ambil tahu tentang Nabi kita. Tuan-tuan, malu kita ni sebagai umat Islam apabila kita tidak kenal siapa Nabi kita. Minta maaf cakap, ada ketika orang non-Muslim lebih mengenali susuk tubuh Muhammad berbanding kita yang mengaku umatnya. Tuan-tuan sekalian, kita perlu mendalami, perlu mempelajari, mengetahui tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sirah baginda kita baca di rumah kita. Hidupkan amalan taklim, baca sirah Nabi di rumah kita. Ambil masa tak lama, sehari mungkin 5 minit, 10 minit cukup baca sirah Nabi di rumah kita. Daripada sebelum Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat. Sirah Nabi, Allah Akbar. Banyak tuan-tuan. Banyak kitab-kitab, buku-buku yang boleh kita beli di kedai-kedai untuk kita baca di rumah kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi insan yang mulia yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kemuliaan Nabi ini, keistimewaan Nabi ini bermula sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan, bahkan kemuliaan Nabi ini bermula sebelum Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Rasulillah. Tuan-tuan sekalian, pedulikan apa juga orang nak kata, apa juga orang nak cakap tentang apa yang tuan-tuan sedang lakukan, apa yang tuan-tuan sedang alami. Sebab apa? Sebab orang yang sedang dalam keadaan hatinya berbunga-bunga dengan rasa kasih dan sayang ni, keadaan dia memang pelik. Dia akan pelik. Orang nampak pelik, kan? Dia sanggup bagaimana kisah Qais dan Laila. Kan? Sanggup mencium dinding rumah Laila bukan sebab dia suka dekat dinding, tapi kepada tuan punya dinding, Laila. Tuan-tuan sekalian, cinta kepada Nabi ni adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hanya orang yang dapat rasa kasih sayang dan cinta tersebut, dia yang dapat merasai, melalui, menikmati cinta tersebut. Orang lain tak dapat. Macam kita lah. Kita kasih dan sayang kepada anak kita. Tuan-tuan, adakah sama jiran kita dan orang lain cinta atau kasih kepada anak kita? Tak sama, beza. Kita sayang anak kita lain. Kan? Sebab apa? Sebab kita yang melalui perkara tersebut, bukan orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, cinta kepada Nabi ni adalah satu perkara yang dituntut dalam agama. Dan apa-apa juga jalan ataupun perkara yang sampaikan kita kepada tuntutan tersebut adalah perkara yang perlu kita lakukan. Antaranya ialah seperti majlis yang kita lakukan pada malam ini. Untuk sebagai satu jambatan untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkati, meredai setiap perkara yang kita lakukan, yang kita korbankan, titik peluh yang kita keluarkan dalam menjayakan majlis ini. Begitu juga dengan pihak masjid yang sudi menyediakan tempat untuk diadakan majlis ini. Tuan-tuan sekalian, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah SWT menyuburkan hati kita dengan mahabbatur Rasulullah SAW. Semoga cinta kita kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW ini tidak terhenti dengan majlis ini sahaja, dengan majlis Maulid Arba'in sahaja, bahkan tidak terhenti dengan berakhirnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Semoga cinta kita kepada Nabi SAW ini berterusan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan memanggil kita. Tuan-tuan sekalian,
Yang pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada ahli bait Nabi. Tuan-tuan sekalian, kita juga kena belajar, kena tahu dan kita kena kenal siapakah di ahli bait Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, ada suara-suara yang mengatakan ahli bait Nabi ni dah tak wujud. Macam mana boleh tak wujud, tuan-tuan? Dalam hadis Nabi SAW bagi menentukan apa dia? Bahawa nasab zuriat keturunan Nabi SAW berterusan sampai ke hari kiamat. Macam mana zuriat keturunan Nabi boleh terputus? Tak terputus, tuan-tuan. Bangkitnya kelak Imamul Mahdi juga dari kalangan zuriat keturunan Nabi SAW. Bagaimana kita nak mengatakan ataupun kita nak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan zuriat keturunan Nabi dah putus? Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita malam ni, ramai zuriat-zuriat keturunan Nabi SAW bersama dengan kita. Para habaib, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dituntut untuk bukan sekadar mengasihi mencintai Nabi, juga mencintai ahli keluarga Nabi. Tuan-tuan sekalian, mencintai ahli keluarga Nabi ni bukannya tuntutan daripada mereka. Mereka tak minta kita mengasihi mereka. Siapa yang suruh? Rasulullah SAW suruh. Tuan-tuan sekalian, kita nak buang mana suruhan Nabi SAW? Kita tak boleh buang. Itu adalah satu tuntutan. Mengasihi, mencintai mereka adalah satu ibadat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majlis yang mulia ini agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, tuan-tuan sekalian. Dosa kita yang hadir pada malam ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keaiban kita, keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada segala dosa dan maksiat. Allah Taala memelihara keluarga kita selain daripada segala kejahatan, jin, syaitan dan manusia. Bagi mereka yang sakit, Allah Taala kurniakan kesembuhan kepada mereka. Bagi mereka yang berhutang, Allah Taala lunaskan hutang-hutang mereka. Bagi mereka yang diuji dengan kesempitan hidup, Allah Taala lapangkan hidup mereka. Bagi anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Tuan-tuan sekalian, bagi hati kita, tuan sekalian, jangan kita biarkan ruang di dalam hati kita, melainkan kita isi dengan mahabbatur Rasul SAW. Tuan-tuan sekalian, niatkan dalam hati kita selepas ni, apa juga perkara yang kita nak buat ini, yang kita nak lakukan, kita fikirkan, adakah perkara tersebut diredai oleh Allah dan Rasul ataupun sebaliknya. Sekiranya kita tahu bahawa perkara yang kita nak buat itu adalah perkara yang diredai oleh Allah dan Rasul, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka buatlah. Jika kita tahu bila perkara yang kita nak buat tersebut adalah perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, tuan-tuan sekalian, tinggalkan dan tinggalkan. Kita berada di akhir zaman yang mana kita tak punya masa lagi untuk kita buang iman kita, untuk kita buang pahala kita. Kita tak ada masa lagi untuk kita kumpul dosa, tuan-tuan. Cukuplah dosa-dosa yang pernah kita buat. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar taubat. Semoga Allah Taala menerima taubat kita. Tuan-tuan sekalian, pada malam mulia ini kita bersama dengan tetamu yang diraikan, yang kita tunggu-tunggu. InsyaAllah nanti kita akan dengar apa tausiah yang disampaikan oleh Sayyidul Habib, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.